Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like, dan komen. Let's go! Salam sejahtera Malaysia. Untuk berita kali ini dipetik dari Malaysia Kini bertajuk Lesner Setiausaha Najib terlibat dalam terbitan bon ketiga 1MDB. Bekas pegawai bank Goldman Sachs, tim Lesner mendedahkan bahawa dua setiausaha sulit Najib Razak ketika dia menjadi Perdana Menteri terlibat dalam memudahkan penerbitan bon ketiga bernilai AS 3 bilion untuk 1MDB. Lesner menjelaskan bon ketiga itu bergantung kepada sokongan, khususnya dalam bentuk surat sokongan daripada kerajaan Malaysia untuk mengumpul AS 3 bilion dan bukannya jaminan daripada International Petroleum Investment Company IPIC seperti dua bon yang pertama. Bon pertama dinamakan sebagai Projek Magnolia. Bon kedua dirujuk sebagai Projek Maximus, manakala bon ketiga digelar sebagai Projek Catalyze. Disebabkan keperluan untuk mendapat surat sokongan itu, Lesner berkata dia mengadakan beberapa pertemuan dengan bukan sahaja Kementerian Keuangan dan Perbendaharaan, tetapi juga dengan setiausaha sulit utama Najib, Allahyarham Azlin alias, dan seorang lagi setiausaha sulitnya Amhari Effendi Nazaruddin. Lesner berkata demikian semasa memberi keterangan baru-baru ini sebagai saksi utama dalam perbicaraan rasuah bekas rakan sekerjanya Roger Ng di New York. Malaysia Kini telah melihat transkrip mahkamah daripada keterangannya pada 24 Februari. Pendakwa Drew Roll, apakah tujuan bertemu dengan mereka? Lesner, untuk melakukan semua pekerja yang diperlukan untuk bon Projek Catalyze. Kali ini sekali lagi karena ia bukan dengan IPIC, kami terpaksa melakukan kerja untuk mendaftar surat sokongan dengan Kementerian Keuangan, Perbendaharaan, Kementerian Keuangan dan meminta mereka meluluskan surat itu. Untuk mengusahakan surat itu dan meluluskan surat itu dalam versi terakhirnya untuk ditandatangani Perdana Menteri Najib. Dan kemudian mereka juga perlu mengusahakan panggilan penilaian untuk penerbitan ini. Azlin secara pribadi mengkritik gesaan Standard & Poor's and Moody mengenai transaksi ini. Lesner menyatakan bahawa dia sebenarnya telah bertemu dengan Najib di pejabatnya di Putrajaya pada satu ketika agar Projek Catalyze memperolehi surat sokongan yang ditandatangani oleh Najib. Dalam keterangannya pada hari yang sama, Lesner juga berkata, Low telah memberitahunya bahawa dia dan Eng tidak akan menerima sebarang sogokan daripada Projek Catalyze, tidak seperti dua projek pertama. Low berkata, ini kerana dana yang dikumpul oleh Projek Catalyze akan digunakan untuk pilihan raya umum 2013, katanya. Bagaimanapun dia menyatakan bahawa dia tidak tahu ke mana wang itu berakhir atau sama ada ia diterima Najib secara pribadi. Lesner juga berkata, Azlin terlibat kemudiannya apabila Goldman Sachs berusaha melupuskan AS 700 juta bon Catalyze pada imbangan dugaannya yang tidak dapat dijual firma itu selepas transaksi Projek Catalyze. Katanya, mereka telah menghubungi Jolo untuk melihat sama ada dia boleh membantu menjual beberapa bon tersebut kepada institusi di Malaysia, khususnya institusi berkaitan kerajaan seperti Lembaga Tabung Haji dan Kumpulan Wang Persaraan Diperbadankan KWAP. Salah satu bukti yang dikemukakan dalam kes itu ialah bebenang email yang dipanjangkan Lesner pada 6 November 2013 kepada Eng, di mana email pertama dalam rantaian itu telah dihantar oleh Low kepada Azlin. Lesner memberi keterangan bahawa Low telah menulis email kepada Azlin mengenai pembelian bon 1MDB oleh KWAP bagi Projek Catalyze, serta menyatakan bahawa tabung haji telah bersetuju untuk membeli beberapa bon tersebut. Roll, apakah pemahaman anda pada masa itu tentang mengapa Low akan menghubungi atau perlu menghubungi Azlin mengenai mana-mana bon Goldman Sachs yang anda cuba jual? Lesner, kerana kami di Goldman Sachs memegang posisi yang sangat penting Ini yang ingin kami nyahkan dan telah meminta bantuannya untuk mendapatkan beberapa
institusi Malaysia yang belum kami jual setakat ini untuk membeli bond ini. Lesnar menambah, dia telah memanjangkan rantaian email itu kepada Eng karena Eng bertanggung jawab menjual bond kepada KWAP dan dia mahu Eng menyadari perkembangan itu. Najib kini menghadapi tuduhan di mahkamah berkaitan penyelewengan dana 1MDB dan anak syarikatnya SRC International. Pasukan peguam bekas Perdana Menteri itu berhujah bahawa tertuduh tidak mengetahui sebarang salah laku. Sebaliknya ia didalangi oleh Law dan beberapa individu lain.